pertama CG Esports menentang tim Vamos dan map yang akan dipilih di sini. Melihatkan map yang bakal ditentukan, Broken Walls jadi pilihan. Kedua pasukan mempunyai lebih daripada 60% kadar kemenangan di dalam Broken Wall map ini. Jadi agak adil dan juga sama untuk kedua pasukan. Jadi jom kita melihat daripada banning yang telah menyelesaikan Hayabusa, Cici, Yusichin agak pantas yang dilakukan oleh CG. Lancelot pada saat ini. Adakah Lancelot bakal diberikan tumpuan? Vamos, kalau tanya dengan saya, mereka boleh untuk memberikan Granger. Kerana Hellcat yang pada hari semalam, saya rasa Hellcat tu jauh lagi wajar untuk dimainkan sekarang. Sebab nampak macam Zusin akan lepas, first pick Lancelot, diorang boleh ambil Zusin, Hellcat boleh dekat third pick. Nampak macam doable. Lagi-lagi kalau diorang boleh Zusin, Arlott, Fredrin, lepas tu ambil Hellcat dekat Rome, mungkin itu antara strategi yang boleh melengkapi untuk menghukum penggunaan Granger. Oh, jadi semalam salah tim, salah timing lah. Mungkin saja. Mungkin sahaja. Tapi sekarang ni, band terakhir daripada pasukan Vamos. Kita kena melihat siapakah yang akan diberikan. Oh, Lunox. Nampaknya mereka ingin memberikan Respect fokus lebih respect band ke ataupun mereka ingin membawa hero kebal? Bagi saya respect band. Respect band. Tiku punya Lunox Oh ya. di regular season cukup agresif. Permainan Lunox beliau. Perlu untuk kita ingat, di saat Lunox tak meta sekalipun, dia boleh main Lunox jungle. Okay abang, jangan kecewakan kita. Satu lagi 1000 diamond. 1000 lagi. 1000 lagi bang. Kalau anda percaya anda boleh, anda pasti boleh mendapatkannya. Tapi Lancelot telah pernah diambil terlebih dahulu oleh CG Esports buat ketika ini. Vamos pula kita menantikan respon. Berapa kali dia ni? Agak banyak. Alamak! Sabar bang sabar bang Tenang. Mungkin ke depan akan boleh. Okey. Apa dia tekan? Oh! Memang terbaik. Dia sempat tukar baju ke tadi? Macam tadi macam buka baju tu. Tapi tak apa. Justin mungkin boleh untuk diambil first pick Lancelot. Ataupun Yves yang Tapi masih lagi Kimi yang lebih menarik perhatian Vamos bersama-sama dengan Baxia. Oh nampak tak kat sini kenapa dah pergi ke tank jungle terus? Nampak macam boleh keluar Hellcat third pick. Last itu pick pun boleh. nanti. Tenang. Mereka juga berada di bahagian second pick. Jadi boleh saja menyimpannya pada pemilihan hero yang terakhir. CG Esports pula kena memikirkan cara bagaimanakah mereka nak meleburkan Baxia ini. Mungkin daripada sudut kawalan pergerakan. Yuzong mungkin? Yuzong boleh. Kalau mereka nak menggunakan mid laner untuk mengekang pergerakan Baxia ini, Yves juga boleh. Ya, mereka sendiri. Ya. Mereka sendiri yang bersama-sama dengan Gatot Kaca. Tapi Gatot Kaca berhadapan dengan Kimi dan juga Baxia mungkin agak sedikit berat. Ya, sedikit. Pergi ke hadapan menadah itu. Tapi tidak mengapa. Kita melihat apa lagi Gatot Kaca ini akan digabungkan. Mungkin nanti akan digabungkan dengan Hylos. Kita tak pasti. Tapi sekarang ini, untuk pasukan Vamos pick mereka yang ketiga. Boleh lagi untuk pergi ke arah lapu-lapu. Yuzong, at least mungkin sedikit berat. Saya rasa Yuzong ataupun lapu-lapu seakan-akan pilihan yang baik. Terutama lapu-lapu, sisi immunity. Boleh saja memberikan tekanan kepada Yves terutamanya. Setiap kali Will Manipulation dibuka. Alright. Dan Hellcat! Awal! Tak Sebelum diberikan peluang untuk di-ban keluar. Sebelum di-ban keluar, ya akan Hellcat ini dibawa masuk terlebih dahulu. Tapi, Ya. yang mampu untuk mengubah situasi ini untuk CG Esports adalah kalaulah Dia double fighter. dia double fighter. Ya, betul. Sepanjang mereka bercuti, menantikan playoff dimulakan, berlatih untuk menggunakan fighter di bahagian goal lane. Ya. Sama seperti Anderson. Jujur cakap, saya rasa tamak lah Hellcat dekat third pick ni. Sebab hakikatnya tak keluar lagi Granger. Ya, tak keluar lagi marksman. Kalau keluar Granger betul, Tapi baru Hellcat tu lagi bergantung. Contoh kalau Hamzik memang tak boleh. Ianya akan menjadi masalah yang cukup besar. Habis sekarang ni, kita fokus kepada band yang seterusnya. Band yang keempat daripada pasukan Vamos memberikan fokus kepada Ruby. Mengurangkan pemilihan hero yang boleh diletakkan juga di bahagian goal. Ya, mungkin saja Hamzik perlu untuk bersiap sedia dengan hero-hero yang selamat. Sebab tu dia orang ban Harit awal, Zan. Dia orang tak nak Harit itu berada dalam draft sebab mereka dah mempersiapkan perangkap iaitu Hellcat ini. Namun CG juga pasti sudah lakukan kira-kira apa yang mereka ingin letakkan bagi goal setelah melihat Hellcat di third pick tersebut.
Hilda di ban keluar. Seakan-akan nak naikkan balik possibility Granger tu juga. Wujudkan lagi impian untuk membawa marksman. Tapi sahabat kita, ban terakhir daripada pasukan Vamos ketika ini. Siapa lagi yang boleh diletakkan di bahagian Goal lane. Use Xbox. Xbox boleh. Xbox. Dalam situasi ini sebenarnya macam kurang sesuai. Kurang. Saya rasa secara jujurnya pada waktu sekarang nak tak nak dia kena main marksman tu jugalah. Macam dah terpaksa dah. Terpaksa juga. Tapi marksman-nya mungkin bukan Granger. Adapun dalam situasi ini mungkin boleh sahaja mengurangkan lagi pembelian Hero EXP untuk CG Esports sebab kita masih lagi tak pasti dekat hero yang akan dibawa masuk. Dan ya, antara hero EXP diberikan fokus adalah lapu-lapu. Nampaknya Yuzong default pick rancangan Vamos. Mahupun Alice yang boleh kita lihat. Sebab sekarang ini CG dengan adanya Gatot Kaca Yif nampak seperti boleh untuk dikombokan bersama-sama dengan Alice. Tapi lebih saya minat. Oh, dari Penang. Oh, hadir dari Penang. Selamat datang bang. Tapi kalau kita melihat dekat sini, antara hero EXP masih lagi bebas. Arlott. Kalau mereka ingin memberikan fokus lebih lagi daripada sudut setup dan juga akan agresif. Tiada lapu-lapu, tiada Yuzong. CG memang nak Alice. Jadi apa jawapannya? Tak ada Cici, tak ada Lapu, tak ada Yuzong. Sama ada deny ataupun lawan dalam keadaan kalah match up. Pilihan untuk Vamos. Tapi mereka perlukan sedikit, orang kata, CG mau turun sendiri atau diturunkan King Vamos? Oh. Tenang bang, game pertama belum jalan lagi bang. Drafting belum habis lagi bang. Baru draft ni, dia dah mula dah. Esmeralda tu saja dibawa masuk. Kalaulah berhadapan dengan Alice, kita boleh katakan ini adalah classic matchup juga di antara kedua-dua hero itu. Tapi ianya bergantung kepada CG Esports. Sekarang ni, pilihan yang keempat dan juga kelima. Adakah marksman akan dibawa masuk ataupun membawa masuk fighter? Moskov Alice, tapi Moskov mungkin boleh jaga diri. Cumanya sangat-sangat late game. Kalau nak mainkan Granger, kena hadap sendirilah dengan Hellcat itu kalau kena dekat bahagian backline. Orang lain semua ke depan ni. Tak ada yang boleh menjadi yang jaga, tak ada yang jaga. babysitter. Ianya perlu berdikari. Jadi pilihan bergantung. Okey. Glue yang diambil rupanya. Mungkin cuba untuk memastikan tidak terlalu jauh dengan bahagian backline. Dan itu dia. Tak lain tak bukan. Granger untuk Hamzik. Tidak di ban keluar, diambil terus. Tetapi ini seakan-akan mengikuti skrip yang dah pun dirancang oleh Bini pasukan Vamos. suruh balik awal 3-0. Sentimen! Kita lupa! Kali ini kita akan lihat Hellcat dan Sun dalam satu drama yang sama. Vamos terus keluar secret weapon. Tunjukkan kepada kami kenapa Sun asyik di ban keluar. Tapi sekarang ini, apa kata kita melepaskan terus sahaja pada segmen seterusnya kepada pengulas yang akan mengulas Land of Dawn. Mars, Riz, take it away. Terima kasih kepada para panelis kita, Karakuri dan juga Sunfrost. Pemilihan hero yang nanti untuk kita tengok Mars. Ya, buat sekianlah waktunya. Setelah seberapa lama kita tak melihat monyet ada di dalam draft. Namun pada waktu ini, telah dikeluarkan pada hari semalam, Vamos menunjukkan rahsia senjata mereka yang kemungkinan akan menjadi kemenangan atau kekalahan di tangan CG. Kita akan saksikan perlawanan pusingan yang pertama antara pasukan CG Sports dan juga tim Vamos. Di mana masing-masing sekarang berada di posisi yang selesa untuk berada di fasa permainan. Terutamanya kali ini, tak kira pada CG Esports ataupun tim Vamos, mereka semestinya nak memulakan permainan pada hari ini dengan langkah kanan. Ya, ayo kita lihat bagaimana hasilnya untuk pasukan Vamos. Lazim kita tahu bahawa di regular season, CB banyak membantu di bahagian neutral objektif. Malah daripada segi kill sekalipun, kebanyakan MVP didapatkan oleh beliau. Namun daripada segi perubahan draft yang sangat berani, saya boleh katakan, meletakkan satu hero yang agak carry juga. Daripada Natko yang selalu akan membantu untuk memberikan CB kill dan sebagainya. Tetapi dengan penggunaan Sun ini, dia boleh split kepada dua objektif. Di mana satu adalah dengan pastinya mendapatkan tarik dengan lebih cepat. Dan satu lagi adalah daripada segi damage DPS yang sangat tinggi kalau Natko ini jadi. Jadi kemungkinan di sini kita boleh nampak Natko kali ini boleh untuk meng-carry, ya, dalam bahasa rojaknya.
oleh pasukan Vamos. Namun apapun untuk CG, mereka menggunakan draft yang mereka sangat selesa. Apabila CG digunakan, CG menggunakan Glengar, Amzik yang telah pun kembali kedakapan CG Esports menggunakan hero yang sangat selesa. Saya setuju dengan apa yang Mas katakan. Cumanya kalau tengok dekat posisi sekarang ni, ada ruang untuk tim Vamos nak lakukan pergerakan yang agresif. Terutamanya nak menekan sedikit sebanyak pergerakan Y3 di bahagian atas dan rotasi kat bahagian bawah tidaklah difokuskan dengan terlalu lama. Mungkin nak lihat bagaimana rotasi di kedudukan turtle yang pertama akan mula dibangkitkan pada minit yang kedua di bahagian atas. Sebab sekarang kita dah nampak di mana tim Vamos dah mula untuk bertukar arah untuk pastikan turtle ini milik mereka. Ya, berkemungkinan akan dipegang oleh CB pada waktu ini. Retribution juga kita nak lihat ketepatan belum bertempur dengan Jerry sebelum itu. Oh, tapi Chibi sememangnya Retribution daripada pemain tersebut cukup kemas. Apabila tim Vamos berjaya untuk mengunci turtle yang pertama. Namun begitu, permainan masih lagi lebih kurang sama di mana kesemua pasukan yang bermain di playoff setakat hari yang kedua ni, kalau kita nampak mereka bermain dengan sangat perlahan pada fasa awal permainan. Seperti yang kita nampak juga, mereka cuba untuk pastikan yang snowball effect itu boleh didapatkan dengan lebih awal. Cumanya, bila bergerak dengan perlahan dan pasif, sebenarnya membenarkan untuk pasukan lawan kejar tempoh permainan. Tapi masalah kedua-duanya bermain agak pasif sekarang. Apabila melihatkan pasukan Vamos dan juga CG, mereka mempunyai elemen untuk menekan-nekan. Daripada pasukan Vamos, ya betul CB dia memakai tank jungler. Tapi mereka ada zone untuk sentiasa memperhatikan pemain-pemain pasukan CG. Tapi untuk pasukan Vamos juga, mereka tak all in terus. Sebab mereka tahu bahawa ada Gatot Kaca yang boleh untuk melambatkan pergerakan dan plus zone sangat-sangat lemah apabila kena lock sekali, kena berkebun sekali buat blast diletakkan kepada boleh meletup kepala dia. Jadi benda macam tu akan menjadi risiko yang agak besar sebab kita nampak Valence akan sentiasa mengawal kawasan river ini supaya tidak ada sebarang tingkah yang membuatkan pasukan Vamos boleh meletakkan asakan tinggi kepada Lancelot untuk pasukan CG. Cuma sayang di dalam pertempuran turtle yang pertama, TB walaupun tidak ada dekat kawasan turtle tersebut masih boleh untuk mendapatkannya. Sekarang ini Gary cuba untuk diasah oleh pemain daripada tim Vamos. Tapi disebabkan mereka juga tidak ingin terlalu memaksa untuk mengelakkan adanya kesilapan. Mungkin untuk tim Vamos, mereka menunggu sehingga Amzik yang mungkin akan jadi satu perkara yang sukar untuk pasukan CG Esports pertahankan lagi. Minit yang ketiga hampir nak masuk minit yang keempat. Tim Vamos dan juga CG Esports masing-masing masih lagi cuba untuk cari rentak permainan yang paling sesuai untuk mereka bertukar arah. Sama ada nak fokus kepada bahagian jungle ataupun nak pastikan goal laner mereka tak ada masalah. Kalau untuk tim Vamos memang tak ada masalah lah. Manakala Natco menggunakan Sun, boleh saja nak jaga posisi dengan cukup baik kalau dibandingkan dengan Amzik yang perlu untuk adanya seorang pemain lagi membantu Amzik daripada ditumpaskan oleh Natco dekat bahagian bawah. Dia lebih kepada ingin menyelamatkan keadaan Amzik. Apabila kalau ada Petrify untuk Natco mungkin boleh jadi one shot one kill terus. Sekarang ini Gary. Oh, tapi TB sekali lagi turtle berjaya untuk dikunci kali yang keduanya. Namun untuk pasukan CG Esports dah tak dapat turtle, paksaan team fight berjaya dilakukan. Nampak macam tim Vamos pula sebaliknya yang berjaya untuk dapat apa yang mereka inginkan. CB langsung apa sebab dia punya retribution celah tetapi terlalu baik sekali sekarang ni di bahagian bawah. Tak ada orang membantu. Amzik seorang-seorang pula. Nampaknya ada satu bantuan pada Valence juga sangat-sangat lambat membenarkan untuk Amzik untuk diturunkan. Tapi zone itu cukup baik sebenarnya. Kali ini penjarakan sosial antara tim Vamos dan juga CG Esports di bahagian bawah nampak lebih ketara apabila Amzik berjaya untuk dijadikan sebagai first blood daripada CG Esports. Nasib baik tak boleh terbang dia soal tu. Kalau tidak jadi macam lipas. Susah sangat untuk ditangkap bahagian lipas kudung tak cukup kaki. Melarikan diri dalam pertempuran sebentar tadi. Tetapi saya ingin memuji semula walaupun saya tahu ini adalah curse. Tetapi TV menggunakan retribution dalam keadaan yang sangat baik. Ya, Trey! Satu pergerakan yang semakin agresif daripada tim Vamos apabila posisi di bahagian atas dan dijadikan sebagai keutamaan. Sebab ini yang kita bincangkan untuk CG Esports. Mereka terpaksa bertukar arah untuk pastikan Amzik selesa. Tapi dalam masa yang sama juga, ini membenarkan untuk tim Vamos bergerak dengan cukup agresif ke arah EXP dan pasukan CG Esports. Dan Vamos bermain dengan cukup sempurna apabila mereka dapatkan turret di bahagian top lane. Dan ya betul, sejak daripada season 12 lagi, Sun dimainkan oleh Sonic dekat MPSNC. Sebab itulah saya cakap tadi awal-awal. Buat sekian lama lagi kita tak nampak monyet. Sekarang ini dimainkan semula. Sewaktu dulu,
Sun dimainkan oleh jungler. Namun pada waktu ini disebabkan dengan fighter 2 boleh tu digunakan di bahagian 2 lane yang berada di atas dan bawah. Natko menggunakan kelebihan tersebut. Oh, rotasi daripada tim Vamos bergerak ke arah bawah terus. Valence cuba untuk menadas segala damage yang dikeluarkan tapi dah tak boleh nak tadah lagi. Kalau dah 4 orang pemain melakukan asakan kepada seorang pemain, membenarkan untuk pasukan daripada tim Vamos ini memberikan lagi output damage yang cukup tinggi. Namun untuk pasukan CG Esports, rotasi sekarang perlu untuk difokuskan ke arah bawah, manakala turtle yang terakhir berada di bahagian bottom lane. Percubaan untuk melakukan satu curian turtle dilakukan oleh pasukan CG Esports. Tapi tim Vamos masih lagi cuba untuk bertahan. Nak kau dapatkan Chico. Tetapi untuk Ye3 di bahagian hadapan, Gary cuba untuk mengintai peluang tapi Zon bahagian belakang berjaya untuk menghalau Hamzik daripada merapatkan kedudukan. Namun pada kali ini, Gary berjaya untuk mencuri turtle yang terakhir daripada didapatkan oleh Chibi. Ya, kata Gary, Banana kena 2 times. Ya. Dalam kes ni 3 times lah. Sebab turtle yang ketiga dia berjaya dapatkan. Dan pasukan Vamos seakan-akan kali ini tidak merasakan apa-apa kesan yang sangat besar pun daripada pencurian turtle tersebut. Mereka dah dapat turret. Mereka dah berikan tekanan kepada Hamzik. Mereka on the way nak menang di bahagian goal lane. Dan pada waktu ini mereka dapatkan kelebihan 2000 gol. Yes, mereka selesa tetapi jangan terlalu alpha. Dengan kehadiran mereka juga mampu untuk dikalahkan dengan adanya glue di bahagian mid lane. Tambahan pula dengan slot yang masih lagi utuh daripada segi levelnya melebihi daripada Chibi. Jadi damage dia masih lagi besar untuk dikenakan kepada backline. Terutamanya Natko, Zon yang menjadi Roma perlu untuk ke depan bersamaan dengan Cloakun. Kalau info flicker masih lagi dipegang oleh CG yang mana cooldown dan juga Cloakun tidak boleh menggunakan spell beliau, itu akan menjadi info yang baik untuk Gary memudahkan kerjanya bagi mengejar mid lane pasukan Vamos. Okey, untuk pasukan Vamos, kita boleh nampak bagaimana rotasi mereka sekarang ni cuba untuk memberikan fokus kepada side lane. Tapi untuk Gary yang merupakan jungler daripada pasukan CG Esports, rotasi daripada Gary nampaknya akan memfokuskan kepada clearing wave sama ada dekat bahagian atas ataupun di bahagian bawah. Tapi nak lakukan sejauh mana? Manakala tim Vamos, mereka ada Natko yang menggunakan Sun, ada juga Zon yang berjaya untuk memberikan satu vision yang lebih luas untuk tim Vamos. Rotasi ke arah bawah daripada Chibi, cuba untuk mencari balance terlebih dahulu. Namun begitu paksaan mungkin akan dilakukan. Lebih kepada tim Vamos hanya nak dapatkan info terkini skill set yang masih lagi ada pada pemain pasukan CG Esports. David Gorgeous, saya nak puji juga kepada Gorgeous. Cukup pantas dia potong lane tadi menyebabkan tarik atas jatuh. Dan juga clear lane terlebih dahulu sebelum EXP daripada pasukan CG melakukan pergerakan. Dan memaksa untuk EXP-nya nanti balik Ye3 terutamanya. Tapi Ye3 kita tak boleh salahkan dia juga. Dia kena bantu team fight. Dia kena bantu Hamzik yang mana telah pun ditekan bertubi-tubi. Kali ini Chibi berada di depan. Cloakun dah sampai cuba untuk berikan bantuan. Namun begitu untuk posisi Ye3 bertenggek pula di atas badan Chibi. Percubaan untuk melakukan team fight daripada tim Vamos diteruskan begitu saja. Ada real world manipulation daripada Chico cuba untuk mencari bangsa Ye3 tumbangkan Valence dan tak ada double kill berjaya untuk dikunci. Narco tak ada 2 lawan 1. Namun begitu di posisi di bahagian bawah dimenangi dengan cukup besar sebenarnya daripada tim Vamos. Banyak fokus yang telah pun kita tumpukan dekat bahagian bottom lane. Namun hasil yang kita nampak untuk Hamzik belum lagi betul-betul besar. Apabila kita lihat pasukan CG, mereka mengorbankan banyak nyawa dengan hanya ingin membuatkan Hamzik jadi. Jadi perkara ini, adakah berbaloi untuk mereka? Itu soalan yang saya tanyakan kepada tuan-tuan perempuan di rumah. Yang coach online berada di rumah. Apa yang anda rasa apabila banyak kill diberikan kepada pasukan Vamos dengan hanya menjadikan Hamzik sebagai pemain utama yang mereka mahukan untuk jadi pet? Faham tak? Jadi banyak item sebanyak secepat yang mungkin supaya Hamzik dapat untuk carry. Bagi pendapat saya, ya betul. Itu mungkin boleh jadi isu late game mereka. Tetapi dengan memberikan nyawa yang banyak kepada pasukan Vamos dan kill tersebut didapatkan oleh Cloakun, diibaratkan Cloakun juga boleh untuk dapat power spike lebih awal berbanding dengan CG. Walhal kita tahu bahawa Cloakun menggunakan Kimi yang juga merupakan marksman. Jadi damage burst yang tinggi dengan DPS juga yang tinggi akan menyusahkan juga pasukan CG untuk memulakan sebarang team fight. Terutamanya Valence berada di depan. Sekarang ni Gary di bahagian depan. Ada satu conceal yang dilakukan. Tapi Gary yang berjaya untuk melarikan diri daripada genggaman pemain tim Vamos. Namun begitu posisi daripada kedua pasukan nampak gaya cuba untuk memberikan fokus pula kepada lot yang pertama sekarang ini. Tarikan mula untuk dilakukan oleh tim Vamos. Gorgeous cuba untuk memancing pemain daripada CG Esports. Chico dan juga Valence dah sampai di tempat kejadian. Ada dia world manipulation pada Chico. Tapi tengok macam mana posisi sekarang ni. Lord berjaya untuk dikunci oleh tim Vamos. Hamzik ditumbangkan begitu saja. Valence cuba untuk ditangkap. Tapi tengok macam Gary berjaya untuk larikan diri terlebih dahulu. Chico tak boleh ditumbangkan begitu saja. 2 pemain yang tinggal untuk pasukan CG Esports melarikan diri. Tapi tengok macam mana posisi di atas. Gorgeous berjaya untuk menggojek Gary. 3 pemain daripada CG Esports
tumbang. Ini memang betul-betul Vamos. Selalunya bila orang ambil lot, mereka akan balik dulu, tunggu lot, santai dulu. Tapi tidak untuk Vamos, terus langgar. Sebab apa mereka tidak takut? Disebabkan dengan kelebihan kill yang mereka ada. Mereka tahu bahawa draft mereka ini mempunyai kelebihan awal yang sangat tinggi. Tambahan pula bila dengan adanya snowball di pihak mereka, mereka akan terus memaksa pasukan CG yang tak boleh nak bertahan langsung. Dalam segi damage, Amzik pun belum jadi. Ciku pun damage dia belum lagi dapat dirasakan oleh pasukan Vamos. Jadi mereka boleh buat apa? Mereka teruskan tekanan dengan dapatkan inhibitor turret seawal yang mungkin, tuan-tuan dan perempuan. Ini memang cukup selesa untuk tim Vamos apabila satu persatu menara di bahagian luar berjaya untuk dipecahkan oleh pasukan mereka. CG Esports terpaksa bertahan dengan posisi yang hanya tinggal inhibitor turret saja sekarang ini. Untuk tim Vamos, ruang mereka nampak semakin mudah, semakin selesa. Tetapi untuk CG Esports, selagi mana kristal belum dipecahkan, selagi itu ada ruang. Tapi tengok macam mana kat tengah-tengah. Tengah-tengah dia buat. Tengah-tengah dia buat. Kita tahu tu jahat sangat tu. Gelap bilin. Ya. Dia bila orang jahat menang dalam cerita ni, dia memang gelap macam tu lah. Tapi saya cakap Vamos jahat lah, saya lah yang gelap kan. Sakit tu Zon. Gary. Zon pun sakitnya Romo. Ya, tinggal suku je nyawa Gary tadi. Tu nasib dah full start tu. Kalau dia dapat kejar lagi tu, berkemungkinan Gary memang tak boleh nak buat apa-apa. Dilihatkan untuk Gary sekarang masih lagi pula item damage ya. Dia belum nampak lagi ada ura-ura ataupun ada sedikit mungkin kelihatan untuk membuat item seperti brute force. Malah kita nampak untuk fokus Gary semuanya kepada item damage, sebab itu dia suka tidak boleh untuk bertahan dengan damage yang dapat dikeluarkan oleh pasukan Vamos yang telah mendapatkan 9 kill pada waktu ini. Ya, untuk tim Vamos makin selesa untuk mereka, tapi damage pada Clokun juga cukup memeritkan. Bayangkan bila setiap kali Ciku cuba untuk buka dia punya real world manipulation, ada pula Clokun yang berjaya untuk berikan poking damage yang semakin tinggi ke atas pemain pasukan CG Esports. Jadi bila mereka nak mula paksa team fight, mereka terpaksa tunggu tim Vamos yang mulakan team fight tersebut. Sebaliknya, jadi untuk CG Esports lebih kepada sekarang ni mereka kena play safe, mereka kena bermain dengan sangat pasif, sebab kalau mereka nak tunjuk muka ke depan sangat dan perkara tersebut yang akan menghasilkan satu masalah ataupun kesalahan untuk CG Esports, itu akan membenarkan tim Vamos dapatkan pula sebaliknya kemenangan kecil. Ya, tepat sekali. Kemenangan kecil yang dimahukan oleh CG terutamanya adalah daripada segi pick off pada orang yang offside. Chibi diaskak berterusan, bertenggek pula Yetri di atas pada Chibi, tapi Amzik ditumbangkan Inarkion terlebih dahulu. Balance dan tak ada dia gegar. Tapi Chibi sempat untuk ditumbangkan. Chibi tak ada permainan 4 poin gugur juga. Satu pemain tumbang. Triple kill didapatkan oleh Clokun dan rata. Tim Vamos cukup selesa. Mereka berjaya untuk menumpaskan kelima-lima pemain pasukan CG Esports. Mereka juga kali ini akan terus saja tas membuka pemain pasukan CG Esports. Mata kemenangan yang pertama untuk tim Vamos. Ya, cepat Samfra, cepat. Sekarang ini kita dah habis permainan. Apabila kita melihatkan selalunya Grab pakai kasut match dah habis, tapi kali ini Jimmy pakai kasut, tuan-tuan dan perempuan. Sebelum tarik kristal dapat dipecahkan, pasukan Vamos mendapatkan langkah kanan dengan mata yang pertama. Kemunculan Stan yang dilihatkan terakhir pada musim ke-12. Kali ini timbul semula. Ya, apabila kita melihat perkara itu terjadi, tidak ada respect ban dilakukan ke atas Stan tersebut, memberikan satu tamparan besar kepada pasukan CG. Diharapkan untuk mereka bangkit melawan semula di dalam perlawanannya yang kedua untuk mendapatkan kemenangan mata seri. Kita mahu melihat satu match yang sangat seru ditampilkan dalam perlawanan kita yang kedua ini. Ya, tapi kita akan bincangkan dengan lebih panjang apa yang berlaku pada pusingan yang pertama antara CG Esports dan juga tim Vamos bersama dengan para panelis kita yang segak lagi kan bergaya, Samfrost dan juga Karakuri. Wow, misteri, tanda tanya.